Ada di kalangan mereka mula menjerit-jerit, ada di kalangan mereka seperti takut, menyorok duduk di satu tempat, dan ada yang sampai menjerit tu sampai dia pecah peti suara ni. Peti suara tu pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar kawan-kawan semua yang saya hormati? Moga semuanya dalam keadaan sihat dan cukup tidur semuanya. Cukup tidur pasal apa pula ni? Saya ada terbaca satu artikel baru ni berkaitan tentang di Rusia pernah satu ketika dulu ada satu eksperimen yang boleh dikategorikan sebagai eksperimen yang agak gila lah. Sebab apa? Eksperimen yang dipanggil sebagai The Russian Sleep Experiment, di mana tujuan mereka nak buat satu eksperimen berkaitan tentang kesan kalau sekiranya seseorang tu dia kurang tidur, dia tak cukup lena, dia tak cukup tidur yang sepatutnya, apakah yang akan berlaku kesan pada diri seseorang dalam masa 30 hari kalau dia tak cukup tidur. Jadi apa yang mereka lakukan, saintis ni mereka telah pun memilih 5 orang di kalangan kita kata penjenayah ke ataupun pembelot macam itulah, yang sepatutnya mereka ni dikatakan sebagai banduan lah ataupun sebagai tahanan, dan mereka ni dijadikan sebagai eksperimen, dan dijanjikan bahawa kalau mereka sudi untuk menerima menjadi sebagai bahan eksperimen, mereka akan mendapat kebebasan selepas daripada itu. Tapi tuan-tuan tahu tak apa jadi selepas daripada itu? Mereka diletakkan di dalam satu bilik, kelima-lima orang pesalah yang dijadikan eksperimen tentang apa kesan kurang tidur tu diletakkan di dalam satu bilik, yang mana bilik tersebut dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan yang sepatutnya lah. Ada makan, minum, katil, ada apa tu, bahan-bahan bacaan, semuanya ada. Jadi para saintis ni memerhatikan mereka ni semua daripada luar, tengok daripada luar, yang mana saintis ni boleh tengok mereka daripada luar, namun mereka yang berada di dalam bilik tersebut tak nampak apa kelakuan ke apa yang berlaku di luar sana. Ada orang yang dalam bilik tu tak nampak. Jadi daripada tempoh hari pertama sampai hari kelima, kelakuan mereka 5 orang yang diuji kaji ni kelihatannya tak jadi apa-apa lagi. Langsung tak tidur, dan mereka juga dipakaikan dengan topeng yang mana ada gas mengandungi bahan perangsang. Bahan perangsang ni tujuan dia adalah untuk nak bagi mereka ni segar dan tak tidur dan tak lena. Itu tujuan dia. Jadi dalam masa 5 hari itu mereka langsung tak tidur, mereka masih lagi seperti orang biasa, bersembang, masih lagi aktiviti macam biasa. Namun ni yang seram ni, bila masuk hari yang ke-6, ke-7 dan berikutnya, mereka mula menunjukkan tanda-tanda yang agak pelik, di mana mereka ada di kalangan mereka mula menjerit-jerit, ada di kalangan mereka seperti takut, menyorok duduk di satu tempat, dan ada yang sampai menjerit tu sampai dia pecah peti suara ni. Peti suara tu pecah. Dia ketakutan, dia ada yang menjerit-jerit minta tolong. Ada yang mengatakan mereka ni sedang mengalami halusinasi. Mungkin dia terbayang nampak hantu ke apa benda-benda yang menakutkan dia mungkin, dan sampai satu tahap mereka ni dah tak mampu nak tertahan lagi. Akhirnya sampailah ke hari yang ke-15. Akhirnya mereka dikeluarkan. Bila mereka dikeluarkan, amat menyayat hati. Daripada 5 orang yang diuji kaji itu, salah seorang daripada mereka telah pun meninggal dunia, mati, dan tinggal 4 orang saja. Namun 4 orang itu pun seperti dalam keletihan dan badan mereka penuh dengan luka-luka. Jadi saintis ni pun tanya, kenapa boleh sampai luka-luka badan semua? Apa yang berlaku? Rupa-rupanya mereka menyakitkan badan mereka. Mereka telah pun calakan badan mereka sendiri sebab tak nak lena, tak nak tidur punya pasal. Rupanya walaupun ada gas perangsang tu pun yang sepatutnya membuatkan mereka tak tidur, tapi ada juga kecenderungan nak tidur tu juga. Maka mereka sakitkan badan supaya tak tidur, memaksa diri untuk tidak tidur. Maka akhirnya selepas daripada itu mereka bertindak seperti orang yang tak siuman, tak waras.
dan akhirnya keempat-empat mereka ditembak mati. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, inilah dia manusia apabila dia cuba nak buat satu kajian yang pelik-pelik terhadap apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, yang Allah dah setkan pada badan kita, maka inilah kehancuran, kerosakan yang akan berlaku. Manusia fitrahnya mesti akan ada rehat. Mesti akan ada rehat, kata orang bijak pandai. Sehebat mana manusia, bila lapar, dia mesti makan. Sehebat mana manusia, bila dia penat, dia mesti rehat. Sehebat sekuat mana manusia, bila dia mengantuk, dia mesti tidur dan lena yang cukup. Malah kita dalam Islam sendiri pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri ada mengajarkan, yang mana Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarah Sunnah bab meninggalkan amalan kerana mengantuk atau penat, ada dimuatkan hadis Nabi berkaitan tentang hal ini, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu." Nabi SAW bersabda, jika ada di kalangan kamu ini mengantuk, dia mengantuk, dan ketika dia mengantuk, dia solat. Dia solat waktu dia mengantuk tu, maka Nabi pesan falyarqud, iaitu berbaringlah seketika. Kau dah mengantuk sangat nak semayang juga, Nabi pesan baring sekejap. Baring seketika sampai lega dia punya mengantuk, okey keadaan mengantuk tadi tu. Dan kemudiannya jika kalian solat dalam keadaan mengantuk juga, gagahkan juga, paksakan juga semayang dalam keadaan mengantuk itu, dibimbangi yang asalnya solat tu memohon ampun, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut dibimbangi ke mengantuk punya pasal, ayat minta ampun tadi bertukar menjadi mencela, mencaci maki diri sendiri pula. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini satu pesanan Nabi SAW. Maknanya kalau mengantuk sangat pun, rehat dulu, tenang, baring-baring dulu, jangan terus semayang, takut nanti semayang nanti dah tunggang langgang jadinya, baca kuliah tak jumpa ujung lagi. Boleh jadi pasal mengantuk kan, mengantuk melampau sangat. Begitu juga keadaan atau situasinya kalau kita solat di tengah malam, ataupun orang panggil apa, qiyamul lail. Qiyamul lail, semayang tengah malam, solat sunat tahajud, apa sajalah. Solat dalam keadaan mengantuk mengantuk nak tidur mana. Mengantuk tapi yalah kita nak semayang juga kan, nak meraih pahala, nak meraih ganjaran di sisi Allah SWT, tapi mengantuk. Apa saranan Nabi SAW? Kata Nabi, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Nabi SAW bersabda, kata Nabi, jika kamu bangun solat malam tapi bacaan Quranmu kucar kacir dalam bacaan solat tengah malammu itu, kamu punya bacaan Quran jadi kucar kacir, kacau bilau punya bacaan kerana mengantuk punya pasal, dengar apa pesaranan Nabi, maka berbaringlah seketika. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan apa makna fasta'jama. Fasta'jam ni maknanya apa? Iaitu sukar nak sebut akibat terlalu mengantuk. Fasta'jamal Quran maknanya engkau ini susah sangat nak sebut kerana mengantuk punya pasal. Kau nak sebut ayat Quran tu pun barangkali kau terlupa, barangkali kau tertukar-tukar ayat yang sepatutnya kemudian kau letak awal, yang awal kau letak kemudian, ataupun kau termasuk baca surah Al-Baqarah termasuk surah Yasin, baca Yasin masuk surah Ali Imran masuk surah lain-lain pula kan. Jadi kacau bilau, dan sampai kau terlalu sukar nak sebut kerana mengantuk punya pasal. Nabi pesan falyattaji', maka berbaringlah seketika.
baringlah seketika. Rupanya kawan-kawan semua, badan kita dia ada haknya yang perlu kita penuhi. Sebagaimana pasangan kita, isteri kita ada hak dia, anak-anak ada haknya, Allah SWT ada haknya yang perlu kita sebagai hamba penuhi, Nabi SAW ada hak baginda yang kita sebagai umat kena buat. Apa lagi? Hak kita sebagai pekerja, hak sebagai rakyat. Badan kita pun dia ada hak dia juga. Haknya adalah untuk rehat. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Quran, antara kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah menjadikan lena tidur itu adalah sebagai rehat. Wa ja'alna naumakum subata. Apa maknanya? Dan kami menjadikan tidur itu sebagai istirahat. Allah jadikan lena dan tidur itu sebagai rehat untuk kita. Rehat badan, rehat mata, rehat minda, semua kena rehat. Kalau digagahkan juga dalam keadaan mengantuk pun gagah juga nak memandu, mengantuk pun gagah juga nak semayang, mengantuk pun gagah juga nak mengendalikan mesin-mesin yang bahaya ni, berisiko semua. Bahaya nanti, mendatangkan macam-macam mudarat. Ada satu istilah yang orang sebut sebagai micro sleep. Micro sleep. Ini pun ramai juga yang di kalangan kita mungkin terlepas pandang. Dia kalau dah mengantuk sangat, jangan dia gagah. Bawa kereta tak boleh. Dia jadi micro sleep. Dia micro sleep ni iaitu apabila mata kita atau otak kita dia dah penat, dia dah mengantuk, badan kita pun mengantuk, dan ianya boleh berlaku dalam masa 1 ke 30 saat saja. 1 ke 30 saat saja micro sleep ni dia boleh berlaku. Maknanya kalau kita tengah mandu, tuan-tuan pernah tak nampak ada orang mandu, suami kita ke siapa-siapa lah, kawan ke, dia mata dia celik tapi dia macam dia macam tu, dia macam melayang panggil. Dia macam nak melayang tu. Itu namanya micro sleep, dan tempoh masanya tak lama, sekitar 1 ke 30 saat saja. Tetapi akibat daripada 1 ke 30 saat saja dengan pemanduan kelajuan 70 km sejam, dengan micro sleep tu saja, dalam masa 3 saat seseorang itu boleh terbabas sejauh 200 meter daripada jalan yang sepatutnya. Dia boleh tersasar, dia boleh terlajak, habis langgar tiang, masuk dalam semak, na'udzubillah min zalik, apatah lagi masuk dalam lorong lain orang lain, boleh jadi. Dan micro sleep ni pun tak semestinya seseorang tu tengah mandu saja, tengah dengar ceramah, dengar saya duk cakap ni pun ngantuk dah. Micro sleep tu kena hati-hati. Jadi kawan-kawan kena pastikan badan kita dalam keadaan segar, badan kita dalam keadaan yang cukup rehat. Kalau sebelum ni ada satu filem, filem tu tajuknya Awake. Awake ni dekat Netflix lah. Dia kata ustaz pun tahu juga. Ambil tahu lah isu semasa. Rupanya ada teori lah yang mengatakan bahawa satu masa nanti mungkin manusia ini akan sampai satu keadaan di mana manusia completely lost the ability to sleep. Manusia ini hilang keupayaan untuk tidur. Jadi bila manusia ni dah hilang keupayaan untuk tidur ni sampai seminggu atau lebih, dia tak boleh tidur, maka di kalangan kita dia tak boleh lena, faham tak? Dia cuba nak tutup mata, dia ada yang telan ubat pun ada, tak boleh lena juga. Maka di kalangan mereka itu, siapa yang boleh tidur, siapa yang boleh lena juga, maka dia akan diambil sebagai uji kaji semua macam-macam lah. Ini teori, dan benda tu tak mustahil sampai satu keadaan ataupun masa nanti ni. Jadi kawan-kawan yang saya hormati sekalian, saya menyerulah diri saya dan para penonton semua, sungguh pun tidur ini merupakan hak badan kita, namun jangan sesekali berlebihan. Apa jua kita buat dalam hidup, jangan lebih, jangan over. Kata orang bijak pandai, 3 perkara jangan dibuat lebih-lebih. Pertama, jangan makan lebih. Jangan over sangat makan. Walaupun berselera sedap sangat pun jangan makan over sangat, melampau sangat, membujur lalu, bukan melintang patah, melintang sapu semua, jangan. Yang keduanya, jangan berlebihan melampau cakap. Jangan cakap melampau, melebih-lebih sangat. Cakap yang sekadar saja. Dan yang ketiganya,
tidur jangan berlebihan, tidur jangan melampau, tidur sampai meninggi hari, tidur sampai ke tengah hari, jangan. Kata orang tua-tua, pergi ke kebun membuang duri, bawa bekal rendang ketupat. Kalau bangun meninggi hari, jangan dikesal hidup merempat. Tidur jangan melampau sangat, dia agak-agak tidur tu jangan over sangat. Maka ingat, badan kita ada haknya, mata kita ada haknya. Istirahat itu perlu untuk diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang berpanjangan, kerana sihat ni juga adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.